Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kami akan membentang dan menerangkan mengenai kursus kesusasteraan dalam pengajaran bahasa Melayu yang mana pensyarah kursus ini adalah Dr. Muhammad Zahil Nizam bin Muhammad Yusuf. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Assalamualaikum dan hai murid-murid. Saya Masyuri binti Jeprin, pelajar ijazah sarjana muda pendidikan sejarah. Kamu semua boleh panggil saya Cikgu Mash. Assalamualaikum dan hai murid-murid. Nama saya Emilia binti Nordin dan kamu boleh panggil saya Cikgu Emi. Hai semua, nama saya Nur Maisura binti Ali. Saya merupakan pelajar ijazah sarjana muda pendidikan sejarah. Boleh panggil saya Cikgu Mai. Assalamualaikum dan hai murid-murid. Nama saya Nur Azura Nabila Ana binti Abdullah. Kamu boleh panggil saya Cikgu Azura. Hai semua, nama saya Ahmad Harif bin Cikli. Saya merupakan pelajar ijazah sarjana muda pendidikan sejarah dan anda boleh panggil saya Cikgu Haris. Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Dengar tahu, hari ini kita akan belajar mengenai novel yang diambil daripada Komsas tingkatan 4 yang bertajuk Di Sebalik Dinara, karya Dayang Nor, edisi Negeri Sabah, Sarawak, Johor dan Wilayah Persekutuan Labuan bagi tingkatan 4. Fokus utama cikgu pada hari ini adalah mengenai kaedah dan teknik pelayaran plot. Cikgu akan menggunakan strategi pemusatan guru. Sekarang, apa yang kamu faham tentang teknik binaan plot? Baiklah, teknik binaan plot ini terdiri daripada 5 peringkat plot yang mana ia dimulakan dengan plot permulaan, diikuti dengan plot perkembangan, plot konflik, plot klimaks dan diakhiri dengan plot peleraian. Seterusnya, standard kandungan novel Di Sebalik Dinara dalam pengajaran pada hari ini. Yang pertama, mempersembahkan maklumat secara lisan tentang sesuatu perkara dalam pelbagai situasi. Yang kedua, berbincang dan berunding tentang sesuatu perkara. Yang ketiga, membaca untuk memproses maklumat daripada pelbagai bahan. Apakah hasil pembelajaran yang akan diperolehi oleh pelajar pada hari ini? Yang pertama, pelajar akan dapat memahami peristiwa mengikut piramid plot yang menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Yang kedua, pelajar akan dapat membezakan perbezaan bagi setiap teknik plot yang dipelajari. Dan yang ketiga, pelajar akan mudah memahami novel yang dipelajari sekiranya mereka dapat mengenal pasti setiap plot di dalam novel. Okey murid-murid, kita akan teruskan pengajaran kita pada hari ini dengan mengenali 5 bahagian binaan plot. Apakah definisi bagi binaan plot dan 5 bahagian tersebut? Ayo kita teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada murid-murid. Pada bahagian ini, cikgu akan menerangkan definisi plot. Binaan plot bermaksud cerita yang terbina daripada beberapa bahagian penting. Binaan plot ini biasanya terdiri daripada 5 bahagian, iaitu pertama, permulaan ataupun eksposisi, perkembangan, perumitan, puncak ataupun klimaks dan akhir sekali adalah bahagian peleraian. Peringkat plot yang pertama dikenali sebagai plot permulaan. Apa itu plot permulaan? Plot permulaan menceritakan tentang latar belakang suasana maklumat yang wujud pada awal cerita yang mana ia membolehkan pembaca untuk memahami sesuatu cerita tersebut secara teratur. Maklumat-maklumat yang dimaksudkan itu adalah seperti watak perwatakan, latar cerita, peristiwa, imbasan dan sebagainya. Maklumat-maklumat yang tadi itu seterusnya akan dipersembahkan dalam beberapa teknik seperti teknik dialog, teknik pemerian, teknik imbas kembali, dan sebagainya. Baiklah, pada bahagian ini cikgu akan menerangkan definisi perkembangan. Perkembangan adalah perkara yang berlaku sebelum mencapai perumitan. Perkembangan ini sengaja diwujudkan oleh penulis bagi menimbulkan perasaan teruja dalam diri pembaca sebelum menuju ke peringkat perumitan.
Kamu sudah faham mengenai binaan plot bagi permulaan dan juga perkembangan. Seterusnya kita akan pergi kepada binaan plot yang ketiga, iaitu perumitan atau lebih dikenali sebagai binaan plot konflik. Pada peringkat perumitan, konflik yang berlaku pada peringkat permulaan dan juga perkembangan menjadi semakin kompleks. Hal ini disebabkan ianya berkaitan dengan konflik-konflik selanjutnya. Perkara tersebut termasuklah berbagai-bagai halangan dan rintangan dan perkara yang menyedihkan yang dihadapi oleh watak protagonis dalam mencapai matlamat yang dihajatinya. Hal ini juga berlaku kepada pihak antagonis lazimnya apabila watak antagonis ini cuba menghalang dan menentang apa yang cuba dilakukan oleh watak protagonis. Sebelum itu, apakah yang dimaksudkan dengan watak protagonis dan juga watak antagonis? Watak protagonis merupakan watak baik utama dan watak antagonis merupakan watak jahat utama. Seterusnya, kita masuk ke dalam plot climax. Apa itu plot climax? Plot climax adalah satu tahap paling tinggi bagi pembaca untuk mengalami detik suspense dan cemas. Climax juga merujuk kepada satu titik yang menjadi tanda perubahan baik kepada yang buruk atau sebaliknya. Plot climax ini berkait rapat dengan watak protagonis. Baiklah murid-murid, satu lagi binaan plot yang perlu ada di dalam novel iaitu bahagian peleraian. Bahagian peleraian ialah peringkat bagaimana pengarang menyudahkan cerita. Terdapat pelbagai cara pengarang menamatkan cerita. Yang pertama ialah konflik di antara watak protagonis dan watak antagonis menemukan jalan penyelesaiannya. Ada kalanya murid-murid, cerita dibiarkan tergantung dengan penuh suspense. Ini menuntut pembaca untuk meramalkan apakah yang akan berlaku seterusnya. Kebiasaannya, bahagian peleraian ini ditamatkan dengan pengakhiran yang dipanggil sebagai happy ending atau dikenali sebagai pengakhiran yang bahagia, di mana di penghujung cerita diakhiri dengan kemenangan watak utama. Murid-murid dah tahu kan setiap definisi binaan plot? Nak tengok tak contoh-contoh binaan plot yang terdapat di dalam novel Di Sebalik Dinara? Mari cikgu tunjukkan. Sekarang, cikgu akan membawa murid-murid untuk melihat situasi yang menunjukkan plot permulaan. Farisha berada di lapangan terbang untuk pulang selepas menghadiri mesyuarat di Nusa Jaya. Dia terasa sangat mengantuk kerana terpaksa bangun awal untuk berkejar dari Kuala Lumpur ke Nusa Jaya dan pulang kembali ke Kuala Lumpur pada hari yang sama. Dia seterusnya berkenalan dengan seorang pemuda di kapal terbang dan berjumpa semula semasa Farisha menghadiri simposium di Hotel Renaissance. Pemuda itu seterusnya menawarkan projek mini yang bernilai di Softlab. Baiklah, seterusnya cikgu akan membawa murid-murid pada bahagian perkembangan. Pada bahagian perkembangan ini, kita akan melihat di mana hari-hari seterusnya Farisha memulakan tugasan di Softlab dengan ditemani oleh Akram. Dia berkenalan dengan Dr. Maxi dan juga seorang saintis yang hebat bernama Carl. Farisha mula mengkaji projek yang akan digodamnya iaitu Dinara dengan bantuan Akram dan Alia. Semasa bekerja di Softlab, Farisha dan Shida menemui pelbagai maklumat berkaitan dengan projek Dinara. Shida menimbulkan beberapa kemusykilan tentang seorang pembantu yang bernama Medina. Pada peringkat perumitan atau konflik novel Di Sebalik Dinara, tidak disangka-sangka Medina merupakan ibu kandung Farisha. Hal ini telah menyebabkan Farisha berasa terkejut dan sedih setelah mengetahui bahawa dia hanya merupakan anak angkat dan ibu kandungnya sendiri ingin menghapuskannya. Farisha menangis sepanjang malam dan tidak dapat melelapkan mata. Konflik juga berlaku di pejabat Farisha di Softlab apabila dia jatuh pingsan kerana mengetahui Azrai terkena serangan jantung disebabkan Farisha hanya anak angkatnya. Ini telah menyebabkan Dr. Maxi merancang plan B
dengan menanamkan chip ke dalam badan Shida sebagai pengganti Farisha untuk berkomunikasi dengan Carl. Seterusnya, kita masuk pula kepada situasi yang menunjukkan plot climax dalam novel ini. Situasi semakin tegang apabila Shida terpaksa mengambil alih tempat Farisha untuk menjalankan sesi komunikasi bawah sadar dengan Carl. Carl marah kerana dia hanya mahukan sesi komunikasi tersebut dilakukan dengan Farisha. Sementara itu, reaksi Shida sungguh tidak dijangka. Dia meronta-ronta dan membanting diri kerana kejutan yang tidak pernah dialaminya. Carl terpaksa masuk ke dalam tubuh Shida untuk menyelesaikan tugasan Dinara. Tiba-tiba, Medina tiba di Soft Lab untuk membalas dendam terhadap Carl. Berlaku perdebatan yang hebat antara Medina dengan Carl. Situasi di pejabat Dr. Maxi sangat tegang dan semua watak terdapat dalam bilik ketika itu. Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat contoh peleraian yang terdapat di dalam novel Di Sebalik Dinara. Di dalam novel ini kita akan dapat lihat di rumah agam Carl di Puchong, Carl sedang nazak. Medina menangis dan menyesal kerana telah meninggalkan Carl. Setiap orang dibenarkan bertemu dengan Carl secara perseorangan. Farisha turut bertemu dengan Carl dan hanya merenung wajah Carl yang cekung itu. Farisha berjanji kepada Carl bahawa dia akan sentiasa mengingati ayahnya itu. Farisha menangis semasa mengucapkan selamat tinggal kepada Carl dan tidak semana-mana air mata jatuh di pipi Carl. Medina menangis teresak-esak dan Alia pula meraung. Sementara yang lain reda akan situasi tersebut, Carl telah disahkan meninggal dunia pada jam 7 malam. Mayatnya dibakar dan abunya ditabur di Selat Melaka. Di dalam peleraian ini, kita dapat lihat contoh peristiwa di mana watak Carl telah meninggal dunia. Murid-murid dah tahu kan definisi setiap binaan plot dan peristiwa-peristiwa yang terdapat di dalam novel tersebut. Di akhir pembelajaran ini, cikgu nak murid-murid secara dalam kumpulan mengenal pasti peristiwa lain terdapat di dalam novel yang boleh diklasifikasikan sebagai 5 binaan plot seperti yang dinyatakan. Cikgu berharap murid-murid akan lebih memahami binaan plot dan peristiwa-peristiwa yang terdapat di dalam novel Di Sebalik Dinara. Sekian, itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih.